الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Surah Yusuf ayat 92, yang bermaksud, telah berkata Yusuf alaihi salam, yakni kepada saudara-saudaranya atau adik-beradiknya, tiada kecelaan bagi kamu pada hari ini. Semoga Allah mengampuni bagi kamu, dan ia, yakni Allah, amat besar akan sifat kasihnya. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita berada pada pagi 12 Ramadan, yakni kita pada hari ini memulakan ibadah puasa kita pada hari yang ke-12. Lengkap sudah 11 hari kita menjalani ibadah puasa pada tahun ini dengan keadaan yang lebih baik berbanding dengan tahun lalu daripada segi semangat ibadah itu. Daripada segi kualiti ibadah itu tergantung kepada setiap daripada kita. Walaupun tahun lalu mungkin kita tidak dapat untuk berjemaah di masjid, dan tahun ini ada penambahbaikan yang lebih baik. Namun mungkin ada di kalangan kita yang kualiti ibadahnya tetap dalam keadaan yang sempurna, tetap dalam keadaan yang baik, walaupun ia melakukan ibadah sendirian ataupun bersama keluarga di rumah. Dan tahun ini semangat ibadah kita lebih baik, walaupun kita masih belum nampak bilakah kita akan kembali kepada wajah ibadah asal seperti mana yang telah berlaku selama 1400 tahun lalu, ya, ataupun kita boleh katakan wajah ibadah sebelum daripada 18 Mac 2020, dan kita sama-sama mengharapkan keadaan itu kembali. Kita tidak mungkin untuk redha dan menerima keadaan ibadah seperti sekarang. Aplikasi new norm ataupun norma baharu tidak mungkin boleh diaplikasikan pada semua tempat. Ada keadaan norma baharu yang boleh kita terima sebagai salah satu daripada cara kehidupan kita, tetapi kita tidak mungkin untuk menerima kesemua norma baharu dalam semua sudut, apatah lagi yang berkaitan dengan urusan agama kita. Kerana agama ini adalah suatu perkara yang telah ada acuan yang tetap, tidak boleh diubah mengikut kepada apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Dan kita mengharapkan insya-Allah kita akan kembali kepada keadaan seperti sedia kala. Ya. Alhamdulillah, hadirin mati Allah sekalian, kita dipertemukan pada pagi ini setelah daripada mungkin yang terakhir kita bertemu pada bulan September tahun lalu. Dan alhamdulillah Allah pilih kita untuk sekali lagi bertemu pada pagi ini
dan insya-Allah kita akan kongsikan beberapa perkara yang boleh kita ambil sebagai manfaat. Tidaklah saya berniat dan berhajat untuk membicarakan tentang fadilat Ramadan. Bukan saya melihatnya sebagai satu perkara yang tidak penting, tetapi saya memikirkan mungkin ramai daripada kalangan para ustaz dan penceramah yang akan membicarakan tentang fadilat dan kelebihan Ramadan ini. Tetapi saya memikirkan mungkin kita boleh ambil beberapa perkara lain yang boleh kita manfaatkan. Kerana ruang ataupun bahan ilmu ini masih jauh lagi luas, dan walaupun ini bulan Ramadan, kita boleh juga berbicara tentang beberapa perkara lain yang boleh kita ambil manfaatnya. Dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi di awal muqaddimah, merupakan salah satu daripada ayat di bahagian akhir surah Yusuf, ayat 92. Ayat yang Allah rakamkan satu perkataan Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya ketika mana mereka telah mengakui kesalahan, kesilapan yang mereka lakukan, penganiayaan yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Saya ringkaskan kisah Nabi Yusuf ini. Sebelum tu kita berkenalan sikit dengan surah Yusuf. Mungkin kita pernah mempelajarinya lengkap daripada awal hingga akhir, tetapi ada beberapa keistimewaan surah Yusuf. Yang pertamanya, ia adalah surah pertama yang turun dalam bentuk kisah. Sebelum turunnya surah Yusuf, tidak ada surah Al-Quran yang turun dalam bentuk penceritaan. Kesemuanya adalah ayat-ayat yang berbentuk general, umum, yang khusus terkait dengan soal akidah, keimanan, kepercayaan kepada hari akhirat, dosa pahala, syurga neraka, keimanan kepada hari kiamat. Sehingga terdetik di kalangan sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Quran ni dia memang tak ada cerita ke?" Dia kata macam tu. Sahabat dulu tanya Nabi, Quran ni dia memang tak ada ke kisah ke apa? Nabi tak bolehlah jawab, sebab Quran ni bukan daripada Nabi, daripada Allah Ta'ala. Tetapi dengan pertanyaan itu, langsung Allah menurunkan satu surah yang menceritakan kisah lengkap seorang Nabi. Dan kisah Nabi ini, yakni Nabi Yusuf, tidak ada dalam surah yang lain. Hanya terdapat dalam surah Yusuf, dan dalam surah Yusuf juga tidak ada kisah Nabi yang lain, melainkan ayahnya lah Nabi Yaqub alaihi salam, itu sahaja. Itu pun dia ada sekaitan dengan kisah Nabi Yusuf. Dan surah ini disifatkan dengan perkataan ahsanul qasas. Ya, dalam Al-Quran dia beri ataslah ahsanul qasas, iaitu kisah yang terbaik. Allah langsung menurunkan kisah pertama dalam Al-Quran dengan satu kisah yang terbaik. Saya ringkaskan kisah Nabi Yusuf ini bermula dengan penganiayaan Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya kepada Nabi Yusuf, dibuang ke dalam telaga, diambil oleh satu kelompok yang bermusafir, dijual, dibeli oleh seseorang, kemudian akhirnya dibeli oleh seorang pembesar di Mesir, menteri lah. Kemudian digoda oleh isterinya, ya. Kemudian teraniaya di penjara. Kemudian bila masuk ke dalam penjara, ditemani oleh dua orang yang lain. Kemudian ditakdirkan Allah mentakdirkan raja mimpi, satu mimpi yang amat pelik. Allah takdirkan juga mimpi raja itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Ya, kerana mimpi itu ditakwilkan dengan satu penakwilan ekonomi negara Mesir pada masa itu untuk menghadapi tahun-tahun kemarau. Raja sangat berterima kasih, berkenan dengan Nabi Yusuf, diberikan pembebasan. Nabi Yusuf minta supaya kembali diadili, dibicarakan, buktikan bahawa baginda tidak bersalah, bahawa baginda teraniaya dengan sekelompok wanita-wanita yang
melakukan konspirasi untuk memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam. Keluar daripada penjara, ditawarkan jawatan dan Nabi Yusuf minta untuk ditempatkan di Jabatan Keuangan ataupun Menteri Perbendaharaan ataupun zaman dan Menteri Keuangan lah yang menjaga atau mengawal urus hal ehwal keuangan dan ekonomi Mesir. Ya, kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim, kerana aku seorang yang pandai menjaga dan aku ada ilmu dalam bidang itu. Ya. Dan berlaku betul apa yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, kemarau 7 tahun. Ya, dalam tempoh fasa kemarau 7 tahun itu, seluruh wilayah yang ada di sekitar Timur Tengah mengalami bencana itu. Termasuklah Nabi Yaqub dan adik-beradik Nabi Yusuf yang tinggal di bumi Kan'an. Kan'an ni nama lama Palestin. Palestin lah. Menyebabkan adik-beradik Nabi Yusuf ni terpaksa pergi ke Mesir, kerana pada masa itu orang bagi tahu kalau nak dapat makanan kena pergi ke Mesir, kerana Mesir satu-satu kerajaan yang ada stok makanan yang cukup dijaga oleh menteri perbendaharaan dia. Adik-beradik dia pun tak tahu menteri itu adalah Nabi Yusuf. Pergi sampailah ke bumi Mesir, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf kenal ni adik-beradik dia, adik-beradik dia dah tak kenal ini Yusuf. Ya. Bagi bahan makanan, bagi tukaran, barang tukaran itu diserahkan balik Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya, tapi dengan syarat, ya, Nabi Yusuf bagi satu bekalan makanan yang cukup untuk satu tempoh. Tak cukup untuk 7 tahun kemarau. Adik-beradik Nabi Yusuf ni dia kena datang balik kalau nak stok makanan yang seterusnya. Tapi Nabi Yusuf bagi syarat, kalau kamu nak makanan lagi, kamu kena bawa adik kamu seorang lagi. Itulah yang diberi nama Bunyamin tu. Orang putih panggil Benjamin, kerana dia adalah adik kepada Nabi Yusuf, adik seibu. Ini cerita dia. Bukan senang tuan-tuan. Adik-beradik dia ni dah balik dapat stok makanan banyak. Untuk stok yang berikutnya nak pergi balik, Nabi Yusuf bagi syarat kena bawa Bunyamin tu, adik dia. Nak bawa Bunyamin ni kena minta izin ni big boss Nabi Yaqub, ayah mereka. Bukan senang nak bagi, sebab dulu dia orang dah buat minta Nabi Yusuf nak bawa pergi main, akhirnya dibuang ke dalam telaga. Dia bagi tahu kat Nabi Yaqub kena baham serigala, siap bawa baju darah kambing. Kali ni nak buat lagi sekali. Berat hati Nabi Yaqub, tetapi Nabi Yaqub terpaksa izinkan. Izin pergi kali kedua. Bila pergi kali kedua, pergilah 11 orang. Nabi Yusuf tengok Bunyamin, dia terus memeluk Bunyamin. Dan Nabi Yusuf melakukan satu taktik. Dia sorokkan satu bekas minuman raja ke dalam bekas makanan Bunyamin tu. Dan ada orang pembesar bagi tahu ada raja kehilangan bekas minuman dia. Kita kena periksa semua orang-orang luar yang datang ke Mesir pada masa tu. Periksa-periksa adalah dalam bekas Bunyamin tu. Jadi bila ada di situ, kena tahan. Ini saya ringkas-ringkas ceritalah bagi tuan-tuan boleh faham kan. Kena tahan Bunyamin, tak boleh nak balik ke Palestin kan. Adik-beradik yang 10 orang ni merayu kepada Nabi Yusuf kan. Dia minta, dia kata kalau boleh beginilah, kita tukarlah. Kok mana pun Bunyamin ni kami kena bawa balik. Kena bawa balik jumpa Nabi, ayah kami Nabi Yaqub. Innalahu aban syaikhan kabira. Dia bagi macam-macam lah. Dia kata ayah kami dah tua apa semua. Kalau dulu dia dah pernah kehilangan satu orang anak, tapi dia tak bagi tahu kami yang anaknya kan. Dia kata kali ni kalau tak bawa balik, hilang lagi, ganti orang lain, boleh tak? Nabi Yusuf kata no way, tak boleh. Tak boleh. Pada masa itulah akhirnya mereka mengalah, mereka mengakui apa semua kesilapan mereka apa semua, ya. Dan akhir daripada cerita ni, akhirnya Nabi Yaqub diajak oleh adik-beradiknya ini ke Mesir dan bertemulah kembali Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi di akhir cerita ini, apabila mereka mengakui, ya, kesalahan-kesalahan yang mereka buat, ya,
Nabi Yusuf berhak untuk menghukum adik-beradiknya sebab adik-beradiknya dah berada dalam wilayah Mesir, bawah kekuasaan Yusuf alaihi salam. Tak tahulah berapa lama, ada riwayat kata, satu riwayat kata 80 tahun peristiwa kena buang telaga dengan peristiwa yang akhirnya adik-beradiknya mengaku kesalahan mereka. 80 tahun kalau orang nak berdendam tuan-tuan, 80 tahun bagi kau-kau punya hukuman. Bahasa kita, bagi cukup-cukup. Kalau betul nak berdendam lah, kan? Kena buang dalam telaga, satu riwayat kata 3 hari 3 malam. Telaga pula bukan telaga perigi buta, tempat Piramli, Azizata, Sudin masuk pergi betapa tu, bukan. Perigi ni ada air, sebab bukti dia orang yang bermusafir ni dia pergi fa'adla dalwah, dia buang dia punya timba lah, kita panggil timba ke apa? Timba, baldi kan. Dia buang baldi nak ambil air. Maknanya bila nak buang baldi ambil air ni, for sure dalam perigi tu ada air. Angkat-angkat berat, tengok ada orang. Itulah Yusuf alaihi salam. Ini memang kira buang nak bagi mati ni. Bukan buang nak kira bagi dak. Macam tu. Kalau nak hukum boleh hukum, hadirin mati Allah sekalian. Tetapi pada hari itu, Nabi Yusuf alaihi salam menyatakan ayat yang saya bacakan di awal tadi. Qala la tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada kecelaan, yakni tidak ada hukuman, tidak ada sebarang tindakan ke atas kamu. Bahkan Nabi Yusuf doakan yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kamu semua. Ni dia. Ni kalau macam tuan-tuan tengok cerita 3 Abdul lah, kan Abdul Wahab kan kena naya dengan 2 orang abang dia sampai tak dapat apa-apa. Last sekali terbalik, sampai kena beli. Betul tak? Dan akhirnya kan dia bagi kemaafan, betul? Dapat juga harta. Tu pun tak puas hati lagi kan. M. Qadarisman kan tak puas hati, dia ketuk meja, ini tidak adil. Dia tak tahu dia dah kena jadi hamba apa semua, dah kena beli, dah kena bebas. Cerita macam itulah lebih kurang. Baik tuan-tuan. Tapi bukanlah kisah Nabi Yusuf yang saya nak bawa kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pada tanggal 19 Ramadan tahun ke-8 Hijrah, berlaku satu peristiwa besar dalam Islam, dan kesan peristiwa itu kekal sehingga ke hari ini. Suatu peristiwa perjalanan Rasulullah dan para sahabat keluar daripada kota Madinah pada tanggal 8 Ramadan tahun yang sama, berjalan dengan kelengkapan peperangan yang lengkap menuju ke kota Mekah untuk mengambil alih kota Mekah daripada golongan musyrikin. Peristiwa ini disebut sebagai Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah, atau dengan kata lain, hari di mana Mekah dibebaskan daripada segala unsur kesyirikan penyembahan berhala dan Mekah menjadi hak milik kaum muslimin kekal sehingga ke hari ini. Apa kaitan peristiwa Fathu Makkah dengan kisah Yusuf alaihi salam? Asasnya tidak ada kaitan. Tetapi ada satu sisi yang baik yang kita nak ambil daripada kepribadian daripada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi cedok daripada sifat kepribadian Nabi Yusuf alaihi salam. Surah Yusuf ini turun, satu riwayat, dan riwayat ini kuat. Bila surah Yusuf turun? Pada tahun kesedihan Nabi. Apa berlaku tahun kesedihan ni? 3 benda besar. Pertama, Khadijah wafat. Kedua, Abu Talib wafat. Ketiga, bila Abu Talib wafat, berlakulah pemboikotan, pemulawan secara besar-besaran golongan musyrikin Mekah ke atas Nabi dan para sahabat. Ini 3 benda besar berlaku. Nabi dalam keadaan down, sedih, kerana Nabi juga seorang manusia. Banyak keadaan Allah ubat Nabi. Antaranya, ini biasa, bila sampai hari itu kita akan buat ceramah perdana. Apa dia? Al-Isra' wal Mi'raj.
peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah salah satu daripada tasliyah ataupun hiburan yang Allah bagi kepada Nabi untuk mengubat kedukaan Nabi. Dibawa berjalan. Kan orang sedih kan bawa berjalan lah. Betul tak? Kan? Tengok sedih anak tuan-tuan mungkin exam tak berapa cantik kali ni kan. Boleh repeat. Tapi sebelum ni mungkin dia skor cantik. Tiba-tiba kali ni tak berapa nak jadi sangat. Sedih. Tak apalah, jangan risaulah. Ayah bawa berjalan. Relax sudah. Nanti repeat. Bawa berjalan. Allah bawa berjalan. Itu salah satu. Tetapi sebelum itu Allah turunkan kepada Rasulullah SAW surah Yusuf yang saya ceritakan tadi. Bila Nabi baca kisah Nabi Allah Yusuf, Nabi buat satu conclusion. Nabi kata Yusuf ni walaupun tak masuk dalam kategori ulul azmi yang 5 tu, termasuk Rasulullah, yang 5 tu termasuk Nabi lah. Tapi Nabi buat satu conclusion, Nabi Yusuf ni dia telah melalui satu perjalanan yang aku sendiri tak lalui. Dan akhir kisah dia Allah beri dia kemenangan. Apa antaranya? Yang pertama, Nabi kata, dakwah aku ni ditolak oleh ahli keluarga, tapi bukan adik-beradik sendiri. Kerana Nabi Yusuf ni berbalah dengan adik-beradik sendiri. Nabi balah tapi dengan 4 saudara. Abu Lahab, dengan 2 pupu, 3 pupu, sama-sama dalam keluarga Quraisy, tapi jauh lah, orang panggil bau-bau bacang. Tapi Nabi Allah Yusuf gaduh adik-beradik. Orang semua tak setuju, tak boleh balik kampung raya. Dia setuju pun tak boleh balik. Sebab kalau balik pun malas nak jumpa Abang Long, Abang Ngah, malas. Okey, gaduh adik-beradik. Wahai seksa tuan-tuan, hati pedih. Satu. Yang kedua, ini ada satu benda yang Rasulullah akui kerana Allah tidak uji Rasulullah dengan ujian ini. Apa dia? Ditangkap dan dipenjarakan. Ini tak pernah berlaku dalam hidup Nabi. Betul tak? Tuan-tuan cuba baca sirah. Tidak pernah sekali Rasulullah ditangkap. Pernah tak? Tak pernah. Pernah tak Rasulullah dipenjarakan? Tidak. Tidak pernah. Rasulullah pernah luka dan sebagainya, cedera, ya. Cubaan bunuh, itu banyak kali berlaku. Tapi tak pernah dipenjarakan. Sebab tu Rasulullah respect kepada Nabi Yusuf tatkala Nabi Yusuf menerima pengampunan percuma daripada raja ketika mentakwilkan mimpi raja tu. Nabi kata, kalau aku berada di tempat Yusuf, aku tak bantah dah keputusan tu, aku keluar saja. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam pada masa itu kan dia tolak, dia refuse untuk keluar. Tetapi Nabi Yusuf kata, tolong adili aku kembali. Maknanya Nabi Yusuf bagi tahu tak nak keluar free macam ni. Tapi tolong bicarakan balik kerana aku tahu aku tak bersalah. Aku nak aku keluar nanti seluruh rakyat Mesir tahu bahawa dulu aku kena penjara kerana penganiayaan. Itu dia. Ini Nabi Rasulullah respect kepada saudaranya atau seniornya Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, kita balik kepada cerita pembukaan kota Mekah tadi. Allah takdirkan Mekah dibuka tanpa battle, tanpa pertempuran. Ya, disebabkan oleh orang-orang Mekah sendiri berasa ketakutan disebabkan mereka telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Kerana pembukaan kota Mekah ni ada reason yang kuat kenapa Nabi pergi attack Mekah. Bukan saja-saja, bukan suka-suka. Kerana sebelum itu, 2 tahun sebelum, telah berlaku perjanjian Hudaibiyah dan perjanjian itu dikhianati sendiri oleh golongan musyrikin yang telah tanda tangan. Nabi pergi. Kelengkapan cukup. Musyrikin Mekah dalam keadaan ketakutan. Apatah lagi pada masa itu banyak daripada panglima-panglima mereka yang telah masuk Islam. Antaranya Khalid ibn al-Walid. Ini panglima perang musyrikin yang memang dah berada di pihak kaum muslimin. Dan dia mengetuai salah satu sayap pada masa itu. Nabi juga meletakkan pakar-pakar syair musyrikin yang telah masuk Islam di barisan hadapan. Ya, ini kalau kita kata hari ni regimen semboyan diraja lah, macam tu. Ya, kerjanya adalah melaungkan syair-syair yang memberikan ketakutan kepada musuh.
Antaranya adalah Abdullah ibn Rawahah, Nabi buh depan. Ni memang pakai syair. Syair Abdullah ibn Rawahah dalam peperangan ni, kalau orang dengar tak jadi perang, menyerah kalah. Tuan-tuan tak tahu macam mana dia baca syair boleh macam tu. Pakai syair je. Tapi memang syair dia saya tak baca lah. Tapi syair dia memang menyebabkan orang Mekah fikir 2-3 kali. Nak lawan ke tak mau lawan? Nak lawan tak mau lawan? Akhir orang Mekah tengok saja Nabi masuk, tak boleh buat apa. Tak ada sebarang bantahan, tak ada apa, tak berani buat apa-apa. Sampai Nabi kata, man dakhala baitahu kana amina. Nabi kata, wahai orang Mekah, siapa duduk diam dalam rumah, dia selamat. Wa man dakhala masjida kana amina. Siapa yang diam dalam masjid, yakni Masjidil Haram, dia selamat. Wa man dakhala baita Abi Sufyan kana amina. Siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan, penghulu dia, penghulu Mekah pada masa itu, dia juga selamat. Ramai yang masuk Islam pada hari itu. Walaupun ada beberapa orang yang tetap degil, masih lagi belum terima hidayah pada waktu itu. Abu Sufyan pun masuk Islam, tapi ada beberapa orang yang tak masuk Islam. Baik. Sebelum Fathu Makkah berlaku, Nabi telah menyerahkan senarai nama beberapa pembesar musyrikin untuk diburu oleh kaum muslimin. Nabi kata, ni senarai, kita masuk Mekah nanti, kalau kita tawan Mekah, nama-nama ni kamu kena cari. Buat apa? Kita nak hukum. Kalau ikut hukum asal, hukum bunuh lah. Sebab apa? Sebab mereka inilah yang menjadi mastermind menentang Islam dan pengkhianatan ke atas perjanjian Hudaibiyah. Antara nama dia adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Itu antara nama yang ada lah. Anak kepada Abu Jahal. Anak kepada Abu Jahal ni pun dia tahu. Macam mana dia tahu, saya pun tak tahulah. Macam mana dia interrupt WhatsApp ke apa, saya tak tahulah. Tapi dia tahu nama dia ada. Dia cabut awal-awal, dia cari kuda dia paling bagus, dia cabut awal-awal lari ke Yaman. Sahabat tanya, semua dah dapat ya Rasulullah? Ikrimah tak dapat. Ikrimah lari lah. Rasulullah kata, tak apa. Dia dah lari, biar dia lari. Isteri dia datang kat Nabi. Isteri Ikrimah. Ikrimah ni laki kan? Nama macam perempuan, ni laki. Anak Abu Jahal. Nak laki Abu Jahal lah. Isteri dia datang kat Nabi. Isteri dia bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami aku dah lari, dah pergi Yaman, dia takut kena hukum gini, dia takut kena bunuh apa semua. Hari ini aku menyerahkan diriku kepadamu. Masuk Islam isteri dia. Dan Nabi menerima keislaman isteri dia. Dan Nabi kata, pergilah kamu mendapatkan suami kamu. Mana? Ajak dia balik. Kan? Nabi suruh panggil, ajak balik Mekah. Kan? Dan Nabi tak putuskan perkahwinan itu walaupun isteri dia dah masuk Islam. Kamu tetap isteri dia, tapi Nabi bagi syarat. Tapi kamu jumpa dia, kamu jangan benarkan dia bersama dengan kamu sampai dia masuk Islam. Tu jam Ikrimah dah. Macam mana? Kan? Akhir dia masuk Islam jugalah. Tapi Ikrimah ni dia nama besar. Lepas dia nak masuk Islam, dia bukan calon-calon orang. Dia banyak peperangan yang dia mengetuai beberapa sayap pasukan kaum muslimin dalam peperangan itu. Tak apa, saya balik cerita kita. Akhirnya beberapa orang dipanggil. Duduk semuanya, akhirnya dihadapkan di hadapan Nabi dalam keadaan mereka ketakutan. Sahabat dia berseronok lah ni. Dulu kamu anaya umat Islam, anaya tak ingatnya. Sekarang ni dia macam ni tuan-tuan. Ni kita kena faham sirah sikit. Dia ada pembesar-pembesar, 7 pembesar musyrikin Mekah. Ini memang kepala gangster Mekah lawan Nabi. Tapi 7 ni semuanya maut dalam perang Badar. Mati semua, termasuk Abu Jahal, beberapa lagi lah, 6 yang lain. Ni geng-geng yang pergi rancang duk hempas isi perut unta belakang Nabi masa Nabi sujud depan Kaabah tu, dalam riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Ingat kan? Ini seusah kita pernah cerita ketika Nabi sujud. Kan Nabi pernah dilemparkan dengan, ada orang kata najis kan. Dia sebenarnya isi perut unta, uri unta, unta beranak tu.
Unta lepas bersalin tu, dia ada uri dia tu, itu uri dia tu dengan lendir darah tu dibaling belakang Nabi. Kan? Jadi 7 orang yang terlibat. Nabi sebut satu-satu nama mereka. 7 ni semua mati perang Badar. Tapi ramai lagi yang tak mati. Ada lagi. Yang hidup, penganiayaan mereka lebih dahsyat. Sampai mereka sanggup bercoalition, buat satu koalisi dengan seluruh kabilah di semenanjung tanah Arab ni, duk pakat, termasuk pakat dengan Yahudi, lawan Nabi. Itulah yang berlaku dalam pakatan Ahzab, peperangan Ahzab tahun 5 Hijrah. Sebab tu Nabi kata, cari nama-nama ni kita nak hukum. Akhirnya cari semua, dapat. Duk letak depan Nabi. Tiba-tiba Nabi kata satu perkataan kepada mereka yang mengejutkan semua, baik sahabat Nabi, baik pesalah-pesalah musyrikin ini. Nabi kata, izhabu, kata Nabi, pergilah kalian. Nabi lepaskan, Nabi bebaskan. Ya. Fa antum tulaqaul yaum, kata Nabi. Pada hari ini kalian semua dibebaskan. Terkejut. Yang bakal terima hukuman pun tercengang. Dalam hati mereka menyatakan, benarlah sifat apa yang kami ketahui yang ada pada Muhammad ini. Sejak daripada dia belum menyampaikan agama di kota Mekah, itulah sifat kepribadian dan akhlaknya. Baru ada setengah masuk Islam terus. Ya? Betul. Lepaslah semua, habis. Sahabat-sahabat Nabi ini tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa buat keputusan macam ni? Kata Nabi SAW, aku teringat ucapan saudaraku Yusuf kepada adik-beradiknya. Ni baru ada relate cerita ni tuan-tuan, nampak tak? Kata dah cerita tadi, Nabi Yusuf boleh hukum adik-beradiknya, tetapi Nabi Yusuf ambil keputusan untuk beri kemaafan. Dengan yang demikianlah, kata Nabi SAW, aku mengambil apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Sebab itu kata para ulama, kenapa Nabi ini disifatkan insan yang paling sempurna akhlaknya? Kerana Nabi ini kerap membandingkan sifat baginda dengan kepribadian senior-senior baginda di kalangan para anbiya. Nabi tengok, Nabi sekian ni ada sifat apa, Nabi sekian ni ada sifat apa, dan Nabi ambil, Nabi aplikasi dalam diri baginda. Sebab tu tuan-tuan, insan yang baik, yang boleh dijadikan sahabat, yang boleh dijadikan teman adalah insan yang kita tengok kepribadian dia, kita boleh cedok buh kat kita. Ini dia. Kita tengok ada sifat apa yang baik pada dia. Kita bersahabat, kita berkawan ni, kita boleh kenal lah dari macam Allah sekalian. Bahkan kita boleh jadi saksi kepada sahabat-sahabat kita. Ni di kalangan kita ni tuan-tuan, ada yang tuan-tuan kenal, belanja orang cukup suka. Kalau kita pergi makan dengan dia, duit kita tak laku. Duit dia yang laku. Mesti ada di kalangan kita ni, kalau saya kata, Haji boleh tunjuk yang mana? Mungkin ada di kalangan kita boleh tunjuk pun. Ni sahabat kita ni memang, Ustaz, kalau pergi makan dengan dia, duit kita tak laku. Kan? Itu. Pribadi. Ada sahabat kita, kita duk kawan dengan dia, kita tahu pribadi dia, Masya Allah dia ni. Nama kita mula buka cerita pasal orang, dia takkan masuk campurnya. Dia takkan tokok tambah, dia takkan apa. Ini ada sahabat-sahabat kita yang macam tu. Menjadi saksi. Hidup sifat dia, pribadi dia itu, kita ni menjadi saksi kepada sifat dia. Itu yang Nabi SAW ambil. Nabi tengok Nabi Yusuf begini, boleh beri pengampunan kepada adik-beradik yang perbalahan itu lebih teruk, lebih perit, pun Nabi Yusuf boleh bagi pengampunan. Apalah untuk aku memberi pengampunan kepada orang-orang Mekah yang dah tak punya apa-apa pada hari ini, kata Nabi SAW. Sebab tuan-tuan, masa tu orang Mekah ni pun dah tak ada nyawa dah. Dia nak pergi pakat dengan siapa, tak ada. Ya. Sebab itu selepas daripada peristiwa itu, hanya ada peperangan dengan penduduk Taif. Perang apa? Surah Taubah ni.
Perang Hunain, ya, dan selepas tu ada beberapa peperangan, dan peperangan itu pun dengan golongan Rom, bukan lagi dengan kelompok-kelompok Arab ini. Sebab Nabi tahu dia orang dah tak ada kekuatan, dia orang nak pakat dengan siapa? Sebab majoriti tahun ke-9, sebab tu Nabi tak pergi haji tahun 9. Buka kota Mekah tahun ke-8, sepatutnya next year Nabi pergi haji teruslah. Tapi Nabi tak pergi tahun ke-9, Nabi pergi tahun ke-10. Ya, sedangkan pensyariatan haji tahun 9 awal. Sebab apa? Sebab Nabi tahun itu disibukkan dengan habis kabilah-kabilah tanah Arab ni datang masuk Islam. Masuk Islam. Jadi dah tak ada kekuatan. Jadi Nabi fikir kalau nak hukum buat apa, kalau biar pun mereka tak boleh buat apa dah. Ya, mereka bukan ada kekuatan. Tapi akhirnya dengan perbuatan Nabi itu menjadi sebab mereka masuk Islam, dan segerombolan ramai lagi daripada kalangan penduduk Mekah yang masuk Islam. Dan ia merealisasikan surah yang sebelum itu turun, iaitu surah An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu akan melihat segerombolan manusia yang begitu ramai, mereka akan masuk Islam. Ini hadirin mati Allah sekalian, mungkin kita nak ambil sifat inilah daripada sirah kisah Nabi Yusuf dan juga sirah Nabi yang kita baca secara ringkas, untuk kita menjadi insan yang berjiwa penuh dengan jiwa kemaafan. Setiap daripada kita ni ada ujian yang Allah beri, ya. Ada orang yang kita kata dianiaya, ada orang yang dizalimi, ada orang yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ikut hati memang sakit, tetapi inilah yang kita nak ambil pada pagi ini. Sifat kemaafan Nabi tidak menafikan sifat ketegasan baginda. Dan sifat ketegasan baginda juga tidak menafikan sikap kemaafan baginda. Kita balance. Sebab apa? Dalam peristiwa yang sama, dalam senarai tadi itu, ada satu nama. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Dah dengar tak nama ni tuan-tuan? Sahabat ni. Tak pernah dengar, ya? Jarang dengar. Siapa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah? Ataupun biasa orang ringkaskan Abdullah bin Abi Sarah, dibinkan dengan tuk. Arab biasa buat macam tu. Abdullah bin Abi Sarah. Siapa dia? Dia sahabat Nabi. Bila dia masuk Islam, masa Nabi kat Mekah lagi dia masuk Islam. Habis tu kenapa nama dia pun tersenarai sebagai nama yang kena cari dan nak dihukum bunuh? Ceritanya begini, dia ikut Nabi hijrah ke Madinah. Sampai berapa tahun dia minta izin Nabi nak balik Mekah. Nabi kata boleh ke? Kena apa-apa nanti orang Mekah ni, kita bukan tak tahu mereka macam mana. Abdullah bin Abi Sarah kata tak apa ya Rasulullah, no problem, boleh, aku boleh jaga diri. Nak balik Mekah je, rindu sangat keluarga apa semua. Tak apalah, Nabi kata kalau boleh selamat okeylah. Sebab Abdullah bin Abi Sarah ni penting untuk Nabi, sebab dia merupakan katibul wahyi. Dia penulis wahyu, penulis Quran. Quran turun, Nabi baca, dia tulis. Nabi kata cek tengoklah siapa ada asisten, nama siapa pengganti lah, boleh ganti sepanjang kamu tak ada. Cek bagi nama 2-3 orang. Okey, ada asisten tak apalah. Wahyu turun nak tulis macam mana. Balik. Dia balik ke Mekah, dia declare kat orang Mekah, aku tinggalkan agama Muhammad. Murtad lah. Sebab tu Abdullah bin Abi Sarah ni satu nama sahabat yang pernah murtad. Sahih kisah dia. Lepas tu dia beritahu ke orang Mekah, dia kata aku tipu Muhammad selama ni. Orang Mekah tanya, kau tipu apa? Yalah, Quran dia tu lain dia baca, lain aku tulis. Dia kata ke orang Mekah. Berita ni sampai kat Nabi SAW. Saya pun tak tahulah dulu macam mana berita sampai, ya. Jauh tu Mekah Madinah tu. Kurang-kurang satu berita nak sampai, kurang-kurang ada 7 hari. Itu pun perjalanan paling laju lah. Tapi tak tahulah, itu kita tak bincang ni. Kita bincang ni, kita pening kepala. Tapi yang pentingnya Nabi sampai. Berita tu sampai kat Nabi. Dan Nabi pelik. Nabi kata kenapa dia declare yang dia tulis tak sama seperti apa yang aku baca, sedangkan dia tak buat benda tu. Nabi tahu walaupun Nabi tak boleh baca. Maknanya nuskah yang dia tulis tu ada kat Nabi.
Ni orang bincang Nabi boleh baca ke tak boleh baca, tak apalah. Tapi Nabi tahu yang dia tulis sama seperti mana aku baca. Tapi dia cerita lain lah. Ini jenis orang yang bila bercerita ni dia apa? Dia punya dia punya tokok tambah dia cukup banyak lah. Melambung lebih-lebih. Kan? Jadi tak apalah. Dia pun dah dikira sebagai seorang murtad. Nama dia Nabi beritahu pada sahabat, kita masuk Mekah, kita tawan Mekah, kita cari dia. Dia lari, dia menyorok. Tapi Uthman ibn Affan pergi cari dia. Uthman cari dia. Uthman cari mana? Sebelum orang lain dapat, biar aku dapat dia dulu, kata Uthman. Uthman cari dia, cari. Jumpa. Abdullah bin Abi Sarah ni jumpa. Uthman kata kepada dia, mari aku bawa kamu kepada Rasulullah dan kamu bertaubatlah di hadapannya. Maksudnya apa? Kembalilah semula bai'ah kepada Islam. Kenapa Uthman sungguh cari Abdullah bin Abi Sarah? Kerana beliau adalah adik-beradik susuan. Tak ada kaitan, tapi menyusu daripada ibu yang sama. Uthman kata, tak apa, aku bawa. Dia kata, tak boleh, aku tak boleh berhadapan dengan Nabi. Tak apa, aku cari satu selimut, selubung kepala, nanti hulur tangan je kat Nabi kalau tak boleh tengok Nabi. Dia setuju. Bawa, selubung kepala. Sampai dekat Nabi, dia hulur tangan dekat Nabi. Sebelum tu Nabi dah bagi tahu, Abdullah bin Sarah datang, bunuh dia. Nabi kata. Sampai dekat depan Nabi. Sahabat yang terima arahan bunuh tu pun ada. Tapi dia bunuh tak? Dia tak bunuh. Pasal apa? Pasal dia tengok Uthman yang bawa. Dia datang jumpa Nabi. Dia hulur tangan, minta bai'ah. Nak kembali kepada Islam, Nabi tolak. Pertama, Nabi tak mau. Kedua, Nabi tak mau. Ketiga, Nabi tak mau. Nabi dah tolak 3 kali dah. Kali keempat, dia hulur juga, Nabi salam. Nabi terima keislamannya kembali dan dia terus beredar. Dia tak tengok Nabi pun. Dan ada satu riwayat kata dia memang tak tengok Nabi dah sejak daripada itu sampailah Nabi wafat. Malu dengan Nabi, segan, takut dengan Nabi. Tak tahulah apa kisah Abdullah bin Abi Sarah ni, tapi Nabi marah kepada sahabat yang Nabi dah beri arahan supaya bunuh dia tadi. Kenapa kamu tak bunuh? Dia kata, ya Rasulullah, aku hanya tunggu isyarat mata kamu saja. Mata kamu kata bunuh, aku bunuh. Dan Nabi marah balik sahabat tu. Nabi kata, nak tunggu apa lagi? Tadi aku dah bagi arahan. Baik. Ini bukanlah menunjukkan sifat ketidakmaafan Nabi. Tetapi di situ ada ketegasan. Itu yang saya kata kita balance. Kenapa? Nabi nak tunjukkan bahawa soal akidah no kompromi. Tak ada kompromi. Okey? Soal berkaitan dengan tauhid kita, keimanan kita, ini tidak ada kompromi. Tapi Allah telah mentakdirkan Abdullah bin Abi Sarah kembali kepada Islam dan Uthman puas hati, seronoklah dia. Kurang-kurang walaupun Nabi tak berapa gembira, tetapi dia telah kembali kepada Islam. Tapi Abdullah bin Abi Sarah pun ada satu sisi yang baik setelah dia kembali kepada Islam. Di zaman Uthman ibn Affan, dia telah dilantik sebagai gubernur Mesir. Semasa dia jadi gubernur Mesir, dia tawan hampir keseluruhan negara-negara di utara Afrika yang kekal sehingga ke hari ini menjadi negara Islam. Ini jasa dia, tuan-tuan. Kan? Dahsyat dia orang ni. Kesalahan pun besar, jasa pun besar. Tuan-tuan tengok negara-negara utara Afrika ni sampai ke negara-negara yang kulit hitam tu masih ada lagi yang wilayah Muslim. Antara jasanya adalah jasa Abdullah Abi Sarah. Ini kisah dia. Sampailah dia rasa cukup dah tempoh berkhidmat. Dia kata, aku dah jalankan tugas, beberapa wilayah aku telah takluk, telah menjadi wilayah kaum muslimin. Sampailah Abdullah bin Abi Sarah pun dia retire lah, berhentilah, bagilah orang lain. Dia nak balik ke Madinah. Dalam perjalanan dia dapat berita Uthman telah dibunuh dengan kejam pada
tahun 35 Hijrah, bulan Zulhijjah. Sedih juga cerita. Dan dia kata, dia nukilkan cerita ni, dia kata tidak ada hari yang lebih menyedihkan bagiku selain daripada hari di mana aku kembali untuk memberikan bai'ah kepada Nabi, tadi cerita tadi tu, untuk kembali kepada Islam, melainkan hari di mana aku mendengar berita tentang pembunuhan Uthman bin Affan. Sebab apa? Sebab itu satu, saudara sesusu dia. Yang keduanya, kerana jasa Uthman lah Rasulullah terima balik keislaman dia. Sedih. Dan Abdullah bin Abi Sarah membatalkan hasratnya untuk kembali ke Madinah, dan dia tukar haluan. Dia pergi ke Syam, dia menetap di Syam, dan dia akhirnya dia wafat di Syam. Begitulah hadirin mati Allah sekalian, ya. Jadi insya-Allah, ya, semoga perkongsian ini, walaupun manfaatnya kita tengok, kita nak ambil satu akhlak sahaja, iaitu kepribadian sifat kemaafan Nabi, ya, tetapi itulah dia, ya, perkara yang penting yang ada dalam diri kita. Demikian. Dan kita juga dapat mengenal pada pagi ini tentang kisah seorang Nabi, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam, yang mana kerjayanya adalah salah seorang menteri yang menguruskan keuangan dan ekonomi negara Mesir. Dia setiap Nabi ni tuan-tuan, ni penutup lah insya-Allah. Sampai berapa Ustaz? Dah habis dah? Habis dah tak? Ya. Last lah, sebelum 7.30 saya berhenti insya-Allah. Okey, jarang jumpa tuan-tuan ni. Sikit lagi dah, 5 minit lagi. Baik. Dia setiap orang Nabi ni, kita kadang-kadang kita jangan terlalu underrated. Nah, setiap Nabi ni dia hidup, dia ada dia punya profession dia. Selain daripada dia menyampaikan wahyu, dia ada profession dia yang tersendiri. Contoh tuan-tuan, Nabi Daud professionnya apa? Walaupun dia akhirnya jadi King David kan, orang putih panggil raja, ya. Dia tukang besi, betul? Cuma Allah bagi mukjizat lah. Orang lain kena bakar besi dah, dia tak payah bakar besi. Lembut macam tu saja. Ya. Nabi SAW profesionnya pengembala, peniaga. Cuma pencen masih jadi Nabi. Kena tinggal perbuatan tu, bekerja tu. Sebab jadi Nabi sibuk. Nabi nak diangkat jadi pemimpin. Nabi Sulaiman kerjayanya raja. Dalam menyampaikan agama. Nabi Yusuf kerjayanya adalah apa dia? Menteri urus keuangan ekonomi Mesir. Ini kejayaannya. Nabi Isa, apa kejayaan Nabi Isa? Ini tak ramai orang tahu. Tuan-tuan, Nabi Isa ni dia nak turun balik. Tak tahulah kita sempat tak sempat kan. Jangan fikir confirm sempat, tapi jangan fikir confirm tak sempat kan. Kita duk sebut kata Nabi Isa turun ni lama lagi. Tak tahulah lama ke tidak. Kita tak tahu benda-benda ni dia datang tiba-tiba. Kan? Tapi Nabi Isa ni apa kerjaya? Jadi tuan-tuan tengok apa mukjizat Nabi Isa. Ni kalau saya tak cerita, saya gantung cerita kat sini, seronok juga tuan-tuan balik cari ya. Kan? Mukjizat Nabi Isa, pertama, dia boleh sembuhkan penyakit buta. 1. 2, boleh sembuhkan penyakit kusta. Kusta ni lama tak ada ubat tuan-tuan. Dulu sampai Sungai Buloh buat hospital sendirilah, kuarantin duduk tu belakang hutan tu kan. 3, ini memang champion, tak ada orang boleh buat. Boleh sembuhkan orang mati. Betul tak? Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Ni 3 mukjizat Nabi Isa ni. Tuan-tuan rasa Nabi Isa ni apa profession dia? Ini pakar perubatan dan kesihatan. Esok Nabi Isa turun, tak ada lagi pakar perubatan kesihatan yang lebih handal daripada Nabi Isa alaihi salam. Sebab tu dalam hadis riwayat Ibnu Majah, masa Nabi Isa turun, antara yang Nabi SAW sebutkan adalah hilanglah penyakit bagi setiap orang yang berpenyakit. Ni dia. Tuan-tuan jangan faham Nabi Isa duduk rumah, orang mari datang saya buta, sembuh. Sembuh. Tutup bomo tuan-tuan. Bukan. Ya, kita jangan fikir macam tu. Kita fikir cara profesional. Maknanya mungkin Nabi Isa itu Allah wahyukan satu ilmu bagaimana nak treat orang buta. Macam mana nak treat penyakit kusta. Macam mana? Itulah
Sebab Nabi Isa ni hidup di zaman ilmu perubatan ni meningkat naik, ya, sehingga ada sebahagian orang mendewakan mereka. Tetapi Allah ajar kepada mereka bahawa ilmu itu hanya sedikit. Allah jadikan Nabi Isa sepakar-pakar ahli perubatan. Penyakit yang orang tak boleh sembuh pada masa itu, Nabi Isa boleh sembuhkan. Penyakit yang dunia buntu, Nabi Isa boleh selesaikan. Tak tahulah, mungkin wabak kita ni tak tahu kita berakhirnya macam mana. Begitu kan. Nak kata tak ada, ada. Nak kata ada, tak tahulah. Tuan-tuan yang pernah kena, tak tahulah kan. Dia macam-macam. Ada orang kata ada yang pernah kena teruk, ada yang pernah kena biasa, ada yang pernah kena langsung tak ada apa-apa pun ada juga. Macam-macam. Jadi tak tahulah, wallahu alam. Tapi virus tu wujudlah. Ya, dan virus ni, apa pun virus, perumah dia adalah khinzir, babi. Sebab tu babi ni haiwan yang tak sakit. Virus ni kalau masuk dalam badan kita dua je, sama ada dia mati disebabkan imun kita atau kita mati sekali dengan dia, dua je. Virus. Tapi virus kalau duduk dengan babi, babi tu jadi rumah dia. Khinzir tu, dia hidup membiak. Sebab itu satu-satu haiwan Allah sebut dalam Quran tak boleh makan, khinzir. Bukan saja-saja Allah sebut. Tapi tuan-tuan tengok, antara tugas yang Allah beri kepada Nabi Isa AS masa turun adalah membunuh khinzir. Nampak tak? Wallahu alam. Sajalah saya nak cerita tadi tentang Nabi ni. Setiap Nabi ni ada profession dia tersendiri, ya, dan pagi ni kita ceritakan tentang Nabi Yusuf AS. Wallahu alam. Hadirin mati Allah sekalian, saya rasa cukuplah dulu sampai di sini perkongsian kita, insya-Allah. Semoga Allah mengekalkan nikmat ibadah kita ini kekal, ya, sehingga tamat Ramadan. Dan doalah banyak-banyak tuan-tuan. Doa yang saya rasa tuan-tuan kena doa juga sama-sama ni dalam sujud kita. Minta Allah kekalkan ibadah kita ni macam ni dan tambah baik lagi. Tak maulah tutup-tutup dah, kan. Tak maulah kita nak ada kuliah macam biasa, kan. Kadang nak cakap pun segan, sebab ada orang kata ustaz cakap macam tu sebab dia tak dapat mengajar lah tu, kan. Tak ada pendapatan. Macam-macam orang duk sebut, tuan-tuan, kan. Alhamdulillah tuan-tuan duk tengok berapa bulan tak ada kuliah ni, hidup lagi saya. Kan, hidup lagi, kan. Rumah ada lagi, kereta tak tarik, ada, insya-Allah. Rezeki ada, Allah bagi cukup. Bukan soal itu sangat pun, tapi soal ilmu ada tapi kita nak sampaikan. Dan tuan-tuan pun ada masa, ada kudrat tenaga nak mendengar. Ngajar lain boleh, online boleh, begitu je lah tuan-tuan. Kita bukan selebriti, hak tengok pun 2 orang. Kan, macam ni dia lain lah sikit cerita dia, ya. Wallahu alam. Jadi insya-Allah berdoalah semoga, ya, Allah mengekalkan nikmat ini dan Allah terus menerus memberikan kekuatan. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk terus menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Semoga Allah memberikan kita nikmat ibadah ini secara berterusan, insya-Allah. Wallahu alam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.